Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Kita ke udara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Petang tadi kita telah menghantar memorandum, iaitu memorandum gabungan gerakan menyokong Datuk Seri Najib Tun Razak untuk menghantar memorandum kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, meminta supaya keadilan diberikan kepada Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai seorang yang pernah melalui suasana ataupun penganiayaan yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sudah pastilah orang yang cukup memahami bahawa tidak sepatutnya Datuk Seri Najib Tun Razak, yang hari ini kita tahu beliau telah pun dinafikan hak dia untuk mendapatkan Queen Council, telah dinafikan hak peguam barunya untuk membaca dokumen-dokumen sebelum membela diri beliau, akhirnya telah pun dipenjarakan di penjara Kajang dalam keadaan terdapat bukti-bukti baru penglibatan Hakim Nazlan dalam penubuhan SRC International. Terdapat bukti-bukti baru berhubung dengan pendakwaan yang salah, iaitu duit dikatakan yang masuk dalam akaun Datuk Seri Najib 42 juta ringgit datangnya kononnya daripada duit yang dipinjam daripada Co-op oleh SRC, tetapi pada hakikatnya ianya duit yang dipinjam oleh Putera Perdana Development daripada Maybank, daripada Putera Perdana Construction dipindahkan ke Putera Perdana Development, dan Nazlan tahu tentang pinjaman tersebut. Dia terlibat dalam menyediakan agreement dan sebagainya kerana dia merupakan Head of Legal Corporate and Legal Affairs dan juga merupakan General Counsel Maybank. Begitu juga merupakan Company Secretary Maybank. Jadi kita harap dalam masa terdekat ini ada sesuatu yang dapat kita lihat daripada hasil memorandum yang kita hantar ini. Setidak-tidaknya kita nak lihat supaya cadangan SPRM supaya Hakim Nazlan didakwa di bawah Seksyen 220 Kanun Kesiksaan kerana gagal untuk menghukum berlandaskan undang-undang. Beliau gagal untuk mengisytiharkan conflict of interest dia. Dia sepatutnya recuse himself daripada menjadi hakim, dan beliau telah gagal untuk berkata benar. 4 kali ditanya oleh pihak pegawai penyiasat SPRM sama ada dia terlibat dalam kes 1MDB SRC, perubahan SRC ataupun tidak. Beliau menafikan, mengatakan beliau tidak terlibat, sehinggalah ditunjukkan bukti bahawa beliau terlibat, barulah beliau mengaku. Itu juga salah di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009. Boleh juga didakwa juga. Ada banyak perkara-perkara yang dilakukan oleh Nazlan ini. Jelas sekiranya beliau dihadapkan ke muka pengadilan, sudah pastilah Datuk Seri Najib tidak akan ke penjara kerana perbicaraan yang dibicarakan di hadapan Hakim Nazlan akan diisytihar sebagai null and void, sama ada kes itu dibuang terus atau setidak-tidaknya bicarakan semula Datuk Seri Najib di hadapan seorang hakim yang adil, hakim yang tidak mempunyai konflik kepentingan, tak ada conflict of interest. Ini harapan kita rakyat Malaysia. Dan ini juga adalah iltizam Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk melihat keadilan dapat ditegakkan kepada semua rakyat Malaysia. Jangan lupa Datuk Najib juga merupakan rakyat Malaysia. Dia juga berhak untuk mendapat keadilan. Apatah lagi kalau hari ini kita lihat
Datuk Seri Najib telah membawa perkara ini ke Jawatan Kuasa Kerja Human Rights PBB dan meminta pihak UNGWA untuk menilai sama ada perbicaraan yang berlaku di peringkat Mahkamah Persekutuan adakah ianya bersifat adil ataupun tidak, sama ada ianya satu perbicaraan yang adil ataupun tidak. Dan Ketua Hakim Negara pun mengatakan itu hak Datuk Seri Najib. Kita harap tak perlu bimbang lah. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Hakim Negara mengatakan bahawa badan kehakiman ditakut-takutkan. Kita tak tahu dia merujuk kepada yang mana. Jadi bila dia tidak menyatakan secara spesifik apa yang dilakukan, siapa yang melakukan, dan tindakan yang mana yang boleh dikategorikan sebagai menakut-nakutkan badan kehakiman, rakyat akan membuat assumption. Rakyat akan membuat assumption. Ada yang mengatakan bahawa tindakan Datuk Seri Najib melaporkan perkara ini ke UNGWA dianggap sebagai menakut-nakutkan badan kehakiman. Bagi saya, kalau misalnya Ketua Hakim Negara dan 4 orang hakim lagi melakukan perbicaraan yang adil, maka dia tidak perlu takut. Itu pandangan saya. Pandangan saya ini pandangan peribadi. Mungkin pandangan saya salah, tapi biasanya kalau misalnya perbicaraan itu berjalan secara adil, maka nak bawa pergi ke UNGWA, silakan. Tidak ada siapa yang perlu bimbang. Dan tak sepatutnya lah dikatakan ianya sebagai menakut-nakutkan. Ini sebab Ketua Hakim Negara tak beritahu kenyataan yang mana yang dirujuk sebagai menakut-nakutkan. Dan bagi saya, para hakim seperti mana yang diungkapkan oleh Ketua Hakim Negara harus bebas dan berani membuat keputusan yang betul. Ini yang penting. Para hakim perlu bebas dan berani membuat keputusan yang betul. Jadi kalau keputusan itu betul, kalau keputusan itu bersandarkan undang-undang, maka tidak ada siapa yang perlu bimbang dan merasa diri mereka ditakut-takutkan. Lainlah kalau ada perjumpaan dekat Menara Ilham ke, lainlah kalau ada suami dia berjumpa di rumah Datuk Aziz Yassin, berjumpa dengan mantan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin ke. Kalau ada berlaku macam tu, mungkin perlu takut. Ini kita kena faham lah. Jadi bagi saya Ketua Hakim Negara perlu spesifikkan yang mana satu kenyataan, tindakan yang dianggap sebagai membuat ugutan atau menakut-nakutkan badan kehakiman. Dan kita pun sebelum ni tak pernah dengar pun Ketua Hakim Negara diugut bunuh. Benda ni saya percaya berlaku di zaman pemerintahan Perikatan Nasional, ataupun di zaman pemerintahan Mahathir Mohamad. Jadi pada ketika itu kita ada Menteri Dalam Negeri Muhyiddin Yassin, orang kanan Mahathir Mohamad, dan kita juga ada Hamzah Zainuddin, orang kanan Muhyiddin Yassin sebagai Menteri Dalam Negeri. Kalau ada mana-mana pihak ugut bunuh tak ada hakim, rakyat perlu tahu siapa mereka ini, dan mereka ini perlu dihadapkan ke muka pengadilan. Kita tak nak negara ni jadi negara penjenayah. Sebarang bentuk hukuman atau perbicaraan di mahkamah boleh melakukan ugutan. Kita tak nak.
Kita nak hakim-hakim menghukum bersandarkan rule of law. Dan kita tak nak mahkamah itu berubah menjadi tempat yang melaksanakan law of the jungle. Tetapi kita kena ingat juga, saya rasa kerajaan perlu untuk meneliti balik. Sebab hari ini sudah terbukti pasukan petugas khas telah pun mendedahkan bahawa ketua hakim negara, baik yang lama, begitu juga ketua hakim negara sekarang, dilantik secara tidak sah. Sebab kedua-dua mereka bukan dilantik oleh Jack. Sama juga dengan bila Tun Raus yang masih dalam kontrak dipaksa untuk meletakkan jawatan zaman Mahdi, dan digantikan oleh Richard Malanjun. Pelantikan Richard Malanjun sebenarnya Jack mencadangkan Datuk Seri Azhar, tetapi Tommy Thomas yang mencadangkan Richard Malanjun. Ini salah dari segi sudut undang-undang. Pelantikan ketua hakim negara, ketua hakim Mahkamah Besar Melaya, ketua hakim Mahkamah Besar Sabah Sarawak, ianya perlu melalui cadangan daripada Jack. Dan bila Tun Dr. Mahathir tidak bersetuju, sewajarnya Tun Dr. Mahathir meminta nama lain daripada Jack. Tetapi dia tidak meminta nama daripada Jack. Dia meminta cadangan daripada Tommy Thomas. Dan Tommy Thomas punya cadangan diangkat untuk dilantik sebagai ketua hakim negara. Ini bukan saya cakap. Ini apa yang diperkatakan oleh Tommy Thomas dalam bukunya Justice in Wilderness. Dan dalam buku dia mengesahkan bahawa ketua hakim negara sekarang ini juga cadangan beliau. Walaupun kita tahu bahawa ketua hakim negara hari ini mempunyai kontrak lagi 2 tahun. Tetapi bagi saya, jika kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim serius dalam soal reformasi institusi, perlantikan semua hakim yang dibuat tidak melalui Jack harus digugurkan. Perlantikan semua hakim yang dibuat tidak melalui cadangan daripada Judicial Appointment Commission sewajarnya digugurkan dan kembali kepada paksi undang-undang meminta nama daripada Jack untuk mencadangkan siapa ketua hakim negara, siapa ketua hakim Mahkamah Besar Melaya, ketua hakim Mahkamah Besar Sabah Sarawak, ketua hakim-hakim Mahkamah Persekutuan, hakim-hakim Mahkamah Rayuan. Perlu disiasat semua sekali ini. Tidak boleh dibiarkan sesuka hati. Kalau nak betul-betul, sebab sekarang ni Datuk Seri Anwar Ibrahim dia firm dalam soal mereformasi badan. Dia telah tubuhkan sebuah jabatan, kementerian, dia di bawah Jabatan Perdana Menteri, tetapi dia ada Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi. So kalau nak reformasi institusi ini, tidak boleh lagi ada pemegang-pemegang jawatan yang dilantik secara tidak mengikut lunas undang-undang. Tak sah. Tak sah. So kena betulkan yang ini dulu sebelum kita reform perkara-perkara yang lain. Pelantikan ketua hakim negara hari ini jelas
bercanggah dari segi undang-undang kerana bukan cadangan daripada Jack, cadangan daripada Tommy Thomas. Hakim-hakim yang dilantik ke Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi yang bukan daripada Jack perlu dikenal pasti. Tetapi kalau Jack merasakan bahawa Tengku Maimun layak untuk dicadangkan sebagai ketua hakim negara, maka tak ada masalah, cadangkanlah. Yang penting mesti mengikut lunas undang-undang. Cadangan itu mesti datang daripada Jack. Ini kena jelas. Jadi itu mukadimah saya pada malam ni. Kepada yang nak bertanya soalan, kita kekurangan penanya soalan sebenarnya. Itu sebab banyak soalan-soalan ni tak cukup panas. Ada orang bertanya ni kan, kenapa slow je? Nak buat macam mana? Soalan tak panas. Macam mana tak slow? Jadi tolonglah sumbangkan soalan anda di talian WhatsApp 011 3595 4044 011 3595 4044. Bukan tak boleh. Kita malam ni bersiaran di Facebook page Luqman Nur Adam Official, di YouTube channel Luqman Adam, di Twitter channel Luqman Adam, di TikTok channel Datuk Luqman Adam. Boleh tulis kat ruangan komen, tapi kalau komen tu dah 2-3 ribu, macam mana saya nak baca? Saya pun kena jawab. Nak jawab dan nak baca, memang tak boleh lah tuan-tuan. Okey, silakan. Okey, reformasi institusi kehakiman mesti disegerakan selepas terbukti banyak pendakwaan terpilih dilakukan oleh bekas peguam negara berdasarkan Untuk langkah pertama tu untuk reformasi apa cadangan tu? Saya sudah pun mencadangkan. Cadangan saya yang pertama, langkah pertama ialah memastikan bahawa perlantikan ketua hakim negara, ketua hakim Mahkamah Besar Melaya, ketua hakim Mahkamah Besar Sabah Sarawak, semua hakim-hakim Mahkamah Persekutuan, Rayuan dan hakim Mahkamah Tinggi. Begitu juga dengan magistrat, kalau ianya tertaluk di bawah bidang kuasa cadangan Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman, ianya perlu dibuat. Ini kena betulkan dulu sebab dah ada bukti. Benda ni kalau belum disiasat lain cerita. Sudah disiasat oleh pasukan petugas khas, maka kena betulkan yang ni. Kalau dirasakan Tengku Maimun ni layak untuk jadi ketua hakim negara, Jack boleh mencadangkan. Tetapi mesti betulkan balik. Ini benda yang paling betul dilakukan oleh kerajaan baru ni. Sebelum melakukan reformasi institusi yang lain. Ini perlu dilakukan dulu. So, kalau katakan Perdana Menteri atau Menteri yang berkenaan untuk reformasikan institusi kehakiman tu, maknanya kalau dia hakim yang sedia ada ni perlu disiasat, kalau didapati bersalah ditendang terus ni ataupun minta Jack timbangkan semula nama-nama ni untuk kekal sebagai. Kita tak boleh bagi cadangan. Kalau kita yang bagi cadangan, kita buat kesilapan yang sama dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir. Kesilapan Tun Dr. Mahathir, dia mendapat nasihat daripada orang yang salah. Peguam negara tidak ada kuasa untuk memberikan cadangan kepada Tun Dr. Mahathir untuk melantik hakim-hakim. Sebab mengikut perlembagaan persekutuan, perlantikan ketua hakim negara dan hakim-hakim yang saya sebut tadi panjang lebar mesti dibuat atas cadangan daripada Jack. Bila Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman bagi cadangan kepada Perdana Menteri bersetuju dengan nama-nama itu, Perdana Menteri mencadangkan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong dan Tuanku melantik. Kalau ada nama yang dia tak setuju, dia boleh minta cadangan lain. Bukan dia boleh tanya orang lain yang tidak layak untuk memberi cadangan
dan dia terus melantik orang tu. Tak boleh, salah dari sudut undang-undang. Maknanya sekarang Bila pelantikan tu salah, maka kalaulah ada orang yang bawa ke muka pengadilan, keputusan penghakiman yang dibuat oleh mereka-mereka yang dilantik secara tak sah, apa jadi? Rosak tak badan kehakiman? Jadi inilah paksi awal yang perlu diperbetulkan terlebih dahulu. Okey? Ya, silakan. Tok, adakah ini bermakna sebelum ni peguam negara berkompromi dengan kebijakan yang ada? Ya. Mana dia, Saya boleh katakan bahawa cadangan daripada pasukan petugas khas ialah supaya Tan Sri Tommy Thomas didakwa. Sebab banyak salah laku dia. Salah laku dia tidak bertindak profesional, boleh didakwa dia bawa Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Salah laku dia mendedahkan akta rahsia rasmi, perkara-perkara yang dia dah angkat sumpah tak boleh dedahkan, perbualan dia dengan Perdana Menteri, perbualan dia dengan Kebawah Dolian Di-Pertuan Agong, dia dedahkan, dia boleh didakwa dia bawa akta OSA. Dia menghasut rakyat untuk membenci Tun Razak dan juga Datuk Harun Idris, boleh didakwa di bawah Akta Hasutan 1948. Banyak kesalahan yang dilakukan oleh Tommy Thomas yang sepatutnya sudah pun diambil tindakan, tapi kita tak faham kenapa. Okey. So Tok, Datuk Puan Jakashi tu Ya. MKT UMNO tu dia kata beliau berpendapat tu agar peguam negara ni Tan Sri Idrus Harun ni mengambil cuti awal sebelum tamat kontrak kerana keadilan tidak boleh ditangguhkan. Apa pendapat? Saya setuju lah. Saya setuju. Kerana kita tengok kalau dalam kes yang melibatkan Hakim Nazlan, kita masih ternanti-nanti kenapa beliau tidak mahu melakukan pendakwaan ke atas Hakim Nazlan. Maknanya kalau kita faham dengan bahasa yang mudah, dia masih lagi mendapat signal daripada pihak tertentu. Kalau dulu dia boleh bagi alasan, mungkin katalah Perdana Menteri lama tak bersetuju. Saya tak fikir Perdana Menteri sekarang ni tak bersetuju sekiranya Hakim Nazlan didakwa. Jadi kita kena pasti apa masalah dia. Tapi hari ini saya setujulah dengan cadangan daripada Peguam Negara yang mahukan perlembagaan Malaysia ini ditulis dalam bahasa Melayu dan diguna pakai. Ini satu cadangan yang baik kerana kita ni bahasa Malaysia ialah bahasa kebangsaan. Sewajarnya lah kita berpaksikan kepada tafsiran undang-undang di dalam bahasa Malaysia, bukan di dalam bahasa lain. Bahasa lain boleh kita adakan terjemahan untuk lebih dipahami oleh pengamal undang-undang yang macam Tommy Thomas yang tak berapa fasih bahasa Melayu. Tapi Malaysia, bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan. Sewajarnya lah di print buku perlembagaan itu dalam bahasa Melayu. Dah ada pun. Macam kes pendakwaan terpilih tu, kes politik ni, macam kes Tan Sri Syahrir Samad tu Jadi bila dia dibebaskan, maknanya dia ada memang ada jelas terbukti itu pendakwaan terpilih tu. Tapi dari segi individunya memanglah kesan tu memang ada pada Tan Sri itu sendiri tu. Tapi dalam parti tu dia menjejaskan imej parti tu dalam tuduhan tu. Jadi apakah parti boleh buat? Maksudnya bila tak, bagi saya bila Tan Sri Syahrir dibebaskan, apa yang berlaku yang membawa kepada keputusan hakim untuk membebaskan?
salah satu benda yang nampak jelas dalam siri pembicaraan itu ialah bila mana berlakunya perbuatan mendakwa dulu, menyiasat kemudian. Ini berlaku dalam kes Tan Sri Syaril. Begitu juga ianya berlaku dalam kes Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi. Ianya berlaku dalam kes Dato' Sri Najib Tun Razak. So itu adalah bukti selective prosecution, malicious prosecution, pendakwaan yang berniat jahat, pendakwaan terpilih, pendakwaan berniat jahat, dan politically motivated prosecution, pendakwaan yang bermotifkan politik. So sepatutnya sebarang pendakwaan yang bermotifkan politik ini perlu dihentikan. Tak kira lah kes Syed Saddiq ke, kes Lim Guan Eng ke, kes Datuk Zahid ke, Datuk Najib ke. Pendirian saya simple. Pendakwaan terpilih bermotifkan politik, berniat jahat perlu dibetulkan. Kalau ada fakta-fakta yang menunjukkan bahawa kes itu memang ada strong case, maka lakukan pendakwaan secara adil. Bagi peluang pembicaraan secara adil. Tapi kalau fitnah semata-mata menyebabkan kesan kepada parti itu, jadi apa ke tindakan parti seperti itu? Itu sebenarnya ialah, kalau misalnya contoh, sebagai contoh, macam Perikatan Nasional, mereka membeli undi. Membeli undi ni kita boleh kemukakan bukti. Dan kalau terbukti mereka ni beli undi, contohnya, mereka boleh adakan re-election di kawasan tersebut. Betul tak? Tetapi kalau contohnya mereka menggunakan fitnah untuk menang pilihan raya, kena buat pendakwaan dulu. Kena pastikan bahawa hukuman tu jatuh bersalah sehingga ke peringkat paling tinggi, mengesahkan memang ianya fitnah. Barulah ianya boleh digunakan untuk. Jadi berapa lama masa tu? Sangat lama. Ada juga contohnya macam kes apa hari ni yang dibuat. Hari ini kita tahu Adam Radlan, sepupu kepada Adlan Berhan, iaitu menantu Muhyiddin Yassin dan orang kanan Muhyiddin Yassin, Timbalan Ketua Bersatu Bahagian Segambut, yang juga merupakan ahli majlis Muhyiddin Yassin Charity Golf. Beliau ditahan oleh pihak SPRM kerana beliau dikatakan merupakan orang tengah yang collect 3 hingga 5% daripada projek-projek direct nego, daripada projek-projek yang bernilai 92.5 bilion ringgit yang diluluskan zaman darurat yang dilakukan oleh Muhyiddin Yassin 7 bulan. Kalau misalnya terbukti seperti mana yang didakwa bahawa duit yang dikutip ini 3 hingga 5 juta ni masuk dalam akaun Perikatan Nasional, setiap calon pilihan raya Perikatan Nasional ini boleh hilang kursi dia. Parti Perikatan Nasional tu pun boleh tutup. Macam mana dulu Mahathir nak tutup kita punya parti, nasib baiklah Dato' Sri Anwar Ibrahim menegahnya. Macam tu boleh berlaku juga. Boleh berlaku. Kita masih ingat lagi bila mana kita berlakunya dakwaan Dato' Sri Najib menyangkakan duit ini datangnya daripada Kerajaan Arab Saudi, Kementerian Kewangan, dan juga daripada seorang penyumbang yang merupakan kerabat dari Raja Saudi. Tetapi ada dakwaan mengatakan sebenarnya duit kerabat dari Raja Saudi itu bukan duit kerabat dari Raja Saudi, ianya duit yang dilaburkan oleh 1MDB kepada Petro Saudi. Dikatakan sebahagian daripada duit itu. Ini menyebabkan habis semua.
van-van yang dibeli oleh skuad sayang habis dirampas, disita. Begitu juga dengan bank account mereka-mereka yang menerima sumbangan daripada Perdana Menteri juga disita. Dan hampir-hampir parti diharamkan. Jadi kalau mereka boleh buat, tak mustahil hari ni kalau dah dapat bukti duit tu betul-betul, itu terangnya kes. Yang kes 1MDB ni kabur. Sebab ada dua fakta yang berbeza. Pertamanya, pihak daripada Amerika mengatakan duit ni duit 1MDB. Tetapi pihak SPRM sendiri sudah pergi berjumpa dengan kerabat di Raja Saudi dan dia mengesahkan memang sumbangan daripada kerabat di Raja Saudi. Jadi ini kabur. Tak tahu yang mana yang betul. Tapi kalau duit daripada kontraktor-kontraktor yang bayar 3 hingga 5% ini betul-betul masuk dalam akaun Perikatan Nasional, khalas. Case close. Itu memang terang-terang. Walaupun RM1 tu boleh disabitkan. Boleh. Walaupun RM1. Amlah lah. Yalah, kalau nak diagihkan kepada semua kawasan parlimen yang ditandingi oleh Bersatu PAS, semua di bawah Perikatan Nasional, takkanlah RM1. Betul lah? Tentulah. Mestilah figure tu mestilah significant figure. Dan saya yakin 3.3 hingga 5% tu takkan semua masuk dalam akaun parti. Mesti ada yang bagi dalam bentuk tunai. Hanya sikit je, mungkin tak sampai 1% masuk akaun parti. Kita pun bukan tak tahu macam mana orang-orang politik ni beroperasi. Mereka takkan masuk dalam akaun parti. Bukti dia apa? Buktinya tanya dengan Anwar Musa. Anwar Musa lebih tahu sebab bila nak berhadapan dengan Pilihan Raya Sabah, bila UMNO tak ada duit, Anwar Musa mendedahkan dia pergi berjumpa dengan Muhyiddin, masuk dalam bilik, ambil berpuluh juta. Dari mana Muhyiddin boleh dapat berpuluh juta? Sebahagiannya datangnya daripada ini lah, duit yang dikutip daripada kontraktor-kontraktor ni. Berkesianlah ke kontraktor-kontraktor ni, 90% belum dapat surat setuju terima. Tapi upfront dah bagi. Kesian. Malam tak berbau. Tak, itu boleh. Itu kalau kontraktor kata dana politik tak boleh tu. Dia macam inilah. Dana politik ini, kalau misalnya kamu terima sumbangan, sumbangan ikhlas lah. Sumbangan ikhlas, tak ada masalah. Tapi kalau dia luluskan sesuatu 3% ke 5% ke, kena bagi berparti. Itu dah rasuah. Itu dah rasuah. Pengundi pun boleh bagi tu. Pengundi pun dia boleh rasuah. Okey? Next. Okey tak? Kalau kita lihat apa yang berlaku di Sabah sekarang ni, ada 5 adun UMNO yang tidak bersama dengan pengurusi perhubungan negeri lah, pengurusi Barisan Nasional. Sekiranya parti kalau di peringkat pusat, kalau setahu kita di Sabah diberikan autonomi kuasa penuh kan, apa tindakan yang perlu diambil kepada mereka ni kalau mereka tetap ingkar tak bersama dengan keputusan parti? Ini kita serah kepada kebijaksanaan Ketua UMNO Sabah. Sebab Ketua UMNO Sabah ni dia ada autonomi. Dia tidak macam pengurusi perhubungan negeri lain. Ketua UMNO Sabah dia ada autonomi. So bersandarkan kepada tindakan beliau mungkin boleh mencadangkan kepada UMNO Malaysia. MKT akan membuat keputusan. Bab ni kita serahkan. Cuma kita harap malam ni dengan kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, kita harap politik Sabah akan kembali stabil, akan ada penyelesaian pada malam ni. Cuma kita haraplah supaya Perdana Menteri sedar bahawa
di bawah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sabah, seorang ketua menteri boleh dilantik sekiranya dia ialah ketua sebuah parti. Dan hari ini Datuk Haji G bukan ketua sebuah parti, maka dia hilang kelayakan. Sama jugalah macam tadi, nak lantik ketua hakim negara mesti cadangan daripada JEK. Maka kalau tidak dilantik daripada cadangan JEK, maka pelantikan itu tidak sah. Maka apa juga keputusan yang dibuat oleh ketua hakim negara boleh dipertikaikan dalam mahkamah balik. Jadi bersandarkan perkara ini, kita harap bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pergi, kita harap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri boleh yakinkan kawan-kawan Pakatan Harapan untuk bekerjasama dengan Barisan Nasional dan juga Warisan di Sabah, demi rakyat Sabah. Jangan buat sesuatu yang menyalahi undang-undang. Kalau malam ni diputuskan Haji G kekal sebagai ketua menteri, kena ingat benda ni masih lagi boleh dipertikaikan oleh mana-mana pihak di mahkamah. So tak selesai masalah, kan? Sebab kalau misalnya masa dia nak jadi ketua menteri, dia ialah ketua bersatu, dia layak jadi ketua menteri. Tetapi bila UMNO sudah tarik sokongan terhadap beliau, bila dia nak diangkat menjadi ketua menteri, dia juga mendapat sokongan daripada UMNO, betul tak? So kalau daripada kumpulan yang menyokong dia itu sudah tarik sokongan dan dia sudah tidak ada enough number, memang dia boleh dapatkan sokongan daripada orang lain. Contohnya 5 orang wakil rakyat UMNO yang menyokong dia, ataupun daripada Pakatan Harapan yang baru menyokong dia. Boleh, dengan syarat dia kena memenuhi syarat dan kriteria yang diperlukan untuk dilantik semula. Itu kena faham tu. Sebab dia dah hilang jawatan ketua menteri itu. Bila dia dah hilang majoriti, maknanya dia tak boleh lagi kekal di situ, kerana dia dah hilang sokongan majoriti. Sekarang ni nak kena reinstate dia untuk dia angkat sumpah balik. Kalau dia nak angkat sumpah balik, mestilah dengan memenuhi syarat-syarat seperti mana yang termaktub dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Sabah, baru boleh angkat. Kalau dikekalkan Haji G hari ini, maka akan ada implikasi undang-undang lah. Benda ni akan dibawa ke mahkamah. Okey? Ini berkaitan sekiranya kalau kita lihat apa yang berlaku di Sabah sekarang ni, apakah implikasi-implikasi yang akan berlaku selepas sekiranya Haji G terus sebagai ketua menteri dan melantik wakil-wakil UMNO, wakil-wakil PH sebagai menteri kabinet, tapi menepikan pucuk pimpinan parti UMNO itu sendiri di Sabah. Saya harap bila Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri turun, satu solution dapat diambil. Dan solution terbaik ialah pastikan bahawa barisan kabinet yang bakal dilantik ada keanggotaan semua parti politik yang berada di dalam kerajaan perpaduan. Perlu ada. Perlu ada. Kalau tak ada, dia jadi cacah marba. Mana boleh kat pusat UMNO menyokong PH untuk menjadi Perdana Menteri, dekat negeri
UMNO jadi pembangkang ataupun warisan jadi pembangkang. Tak kena. Kalau terpaksa bagi secara proporsionate, bersadarkan jumlah kerusi yang dimenangi, tak apa, bagilah secara proporsionate. Siapa dapat lebih, dia dapat jawatan menteri lebih. Kalau perlu tambah jumlah kerusi menteri, tambahlah. Jadi kita dapat puaskan hati seberapa maksimum. Nak puaskan hati semua orang memang tak akan boleh. Tetapi kita boleh puaskan hati seberapa ramai yang mungkin. Itu penting. Okey? Okey, Tok. Kalau kita lihat Badan Kehakiman Bebas buat keputusan selagi tidak takut atau pilih kasih ni kan, kata Tengku Maimun. Bagaimana dengan isu-isu yang berkaitan, contoh seperti Tan Sri Zetty yang asyik bercuti, sakit apa ni semua kan, kenapa tiada tindakan tegas? Itulah masalahnya. Itu yang menyebabkan orang nampak benda ni pincang. Apa tak pincangnya? Bila mana hakim ada salah laku. Hakim juga ialah manusia biasa. Hakim juga tertakluk di bawah undang-undang negara. Jadi tak bolehlah kalau Perdana Menteri pun boleh dihadapkan ke muka pengadilan, kalau Agung dan Raja-Raja Melayu pun boleh dihadapkan ke muka pengadilan di bawah Mahkamah Khas, kenapa hakim begitu special sehingga kan dia tidak boleh dihadapkan ke muka pengadilan? Kita lihat zaman Bambang Yudhoyono, beliau mengatakan bahawa hakim antara pihak yang paling korup di Indonesia. Jadi kalaulah negara jiran kita ada masalah ini, kenapa di Malaysia tiba-tiba hakim ni semuanya malaikat? Hakim juga adalah manusia biasa. Dan kalau kita berpegang pada prinsip undang-undang, nobody is above the law. Termasuklah raja-raja. Kalau raja-raja pun boleh dihadapkan di mahkamah khas. Perdana Menteri, menteri-menteri boleh dihadapkan di mahkamah. Takkan hakim yang juga mempunyai nafsu, mempunyai tendensi ataupun kebarangkalian juga untuk menyalahgunakan kuasa, untuk menerima rasuah, tidak boleh dihadapkan ke muka pengadilan. Dan amat menyedihkan, perlu masa 2-3 bulan untuk membuat keputusan sama ada seorang hakim boleh disiasat ataupun tidak. Takkan hakim tak boleh disiasat. Gunakan rational thinking. Jangan ikut buku bulat-bulat. Gunakan rational thinking. Apa jadi kepada sebuah negara kalau seorang hakim yang korup tidak boleh disiasat? Bila dia tidak boleh disiasat, dia tidak boleh disahkan sama ada dakwaan terhadap dia itu benar ataupun tidak. Jadi di mana letaknya keadilan? Ini kita kena tegas dalam bab ni. Itu sebab kerajaan hari ini kena betul-betul mereformasi institusi ini. Terutamanya institusi kehakiman. Sama juga dengan Jabatan Peguam Negara. Saya sambut baik cadangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang nak mengasingkan kuasa Peguam Negara dengan kuasa pendakwa rakyat. Ini satu benda yang bagus. Dan kita kena sokong benda-benda baik yang nak dilakukan oleh Perdana Menteri. Betul. Dengan Majlis Peguam ni, Majlis Peguam ni, Bar Kaunsil ni, apa kena-kena dengan institusi kehakiman tu? Dia ada masuk campur? Bar Kaunsil boleh bagi pandangan. Mereka adalah satu badan yang mewakili peguam-peguam yang terlibat aktif di Bar Kaunsil dan mereka memilih komiti mereka. Itu dia. Tak semestinya segala pandangan yang dibuat oleh Bar Kaunsil adalah betul.
Kita lihat bar kaunsil pun ada kalanya pandangan dia ke laut. Bila kes yang melibatkan orang yang dia suka, dia sokong, dia berat sebelah. Bila kes yang melibatkan orang yang dia benci, yang dia musuhi, dia juga memberikan pandangan yang tidak adil. So bagi saya, tak kira lah siapa pun berhak bagi pandangan. Bakal usaha nak bagi pandangan, bagi. Tapi kenyataan dia terlalu meniru dengan rakyat tu. Itu bergantung kepada kebijaksanaan rakyat. Siapa pun nak bagi pandangan, rakyat ni tak boleh bodoh. Rakyat mesti mesti mampu untuk buat dia punya own assessment. People can give opinion, but it is up to you. You listen, whether you want to take that advice, whether you want to take that opinion, or you can evaluate the opinion, then you make your own judgment. You make your own stand. Kebanyakan ahli berkongsi orang politik juga tu. Ada di antaranya orang politik. Jadi tak boleh ke bagi apa ni syarat-syarat supaya nak jadi ni tak boleh masuk politik ke? Sebab dia akan mempengaruhi rakyat tu. Ini hak asasi manusia. Kita tak boleh mengatakan bahawa orang politik tak boleh masuk bar kaunsil. Tak boleh. Sebab orang politik juga mempunyai hak asasi dia. Kita tak boleh kata dia ni pro PH, tak boleh masuk bar kaunsil. Tak boleh. Itu hak dia. Itu hak dia. Okey. Okey tu. Banyak orang salah faham. Kita cakap pasal hakim ni. Ibarat kita minta kerajaan campur tangan dalam maksudnya menentukan hakim, campur tangan kes. Sebenarnya apa kita tak cakap kerajaan kena campur tangan dalam menentukan hakim. Kita cakap kerajaan kena uphold justice and rule of law. Kalau nak uphold justice, kalau pelantikan ketua hakim dah disahkan oleh pasukan petugas khas, bercanggah dengan perlembagaan, tidak mengikut lunas undang-undang, maka perbetulkan. Itu je. Kenapa betulkan? Kalau tak betulkan macam mana? Kerajaan ini akan dianggap tidak menghormati undang-undang. So kena betulkan. Apa guna dicadangkan penubuhan Suruhanjaya pelantikan kehakiman kalau pandangan Suruhanjaya ini tidak diambil kisah? Ini kita kena faham. Sama juga, kenapa Badan Pencegahan Rasuah ditukar menjadi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah zaman Pak Lah, supaya Suruhanjaya ini boleh bertindak bebas tanpa campur tangan eksekutif. Jadi kalau ada campur tangan eksekutif, benda ni tak betul, maka perlu dibetulkan. Itu sebab Barisan Nasional sebelum pilihan raya kita mencadangkan supaya jawatan Ketua Suruhanjaya SPRM, jawatan Governor Bank Negara, lagi apa lagi? Jawatan Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya, ianya perlu dicadangkan, ditapis oleh Parliament Select Committee, di mana dalam itu ada wakil rakyat daripada pelbagai parti. Ada PAS, ada UMNO, ada DAP, ada PKR, ada Amanah, ada MCA, ada MIC, semua parti. Barulah kita boleh dapat satu pelantikan yang tidak memihak mana-mana. Kalau boleh adil. Itu pun tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Tetapi kalau semua orang terlibat dalam pelantikan tu, kita harap ianya adil lah. Kan? Tapi tidak ada jaminan. Tapi setidak-tidaknya kita mencuba. Kita mencuba untuk melantik orang yang terbaik duduk di tempat itu, daripada tak mencuba langsung. Okey? Ada lagi? Okey, betul. Dah berapa jam? 49 minit. Ada soalan lain? Okay, Tok. Kenapa naratif-naratif dimainkan macam ibarat kita ni
apa yang mereka takutkan sangat, maksudnya puak-puak yang melindungi Hakim Nazlan ni kan, takut sangat kalau siasatan tu, pendakwaan tu dilakukan kalau mereka ni tak salah. Kalau tanya dengan saya, puak-puak Mahathir, puak-puak Muhyiddin sudah pasti tak nak tengok Dato' Najib dibebaskan. Apatah lagi pilihan raya negeri akan berlaku tidak lama lagi. Ada 6 pilihan raya negeri. Sudah pasti kalau Dato' Najib bebas, ataupun sudah pasti kalau Hakim Nazlan didakwa di mahkamah, maka automatik Dato' Najib perlu dibebaskan. Kerana beliau telah gagal untuk mengisytiharkan konflik of interest, maka dia ada kepentingan dalam kes ini. Maka kes ini akan diisytiharkan sebagai null and void. Tak sah pembicaraan dia, perlu dihakimi di hadapan seorang hakim yang tidak ada kepentingan. Maka dia akan keluar. Bila dia akan keluar, dia akan bantu Barisan Nasional untuk berkempen. Macam mana kita menang di Melaka, macam mana kita menang di Johor, dengan adanya campaign manager ni, sudah pastilah ianya akan membantu untuk memenangkan. Kalau lepas ini kita pun dah bergabung dengan PH, maka peluang untuk Dato' Najib membantu Barisan Nasional, calon PH, termasuklah calon daripada Amanah, daripada PKR semua sekali, termasuklah daripada parti lain tak adalah, GRS, GPS semua di sebelah sana kan. So akan lebih mudah lah. Mereka tak nak. Mereka tahu tentang aura Dato' Sri Najib ni. Ini kita kena faham. Jadi jelas di sini tu, kita bukan minta Dato' Sri Najib ni dibebaskan dari sudut kesalahan. Kita bukan minta kesnya dibuang seolah-olah dia ni tak bersalah. Tidak. Kita minta dibicarakan semula, atau dia diberikan keadilan dalam proses semakan di peringkat persekutuan. Itu je. Sebab terang-terang kelang kabut, macam tergesa-gesa nak penjarakan dia. Semua dia minta tak diberikan. So itu yang kita buat judicial review, semakan kehakiman. Okey? Tok, ni ada orang tanya tu. Ya. Dia kata sekarang Malaysia akan berhadapan dengan dua benda penting lah awal-awal ni. Satu, pemilihan UMNO, kedua pilihan raya negeri. Jadi adakah pandangan Datuk lah, adakah berkenaan dengan Hakim Nazlan ni, dia orang akan selesaikan selepas dua benda ni tu? Sebab kalau buat sekarang mungkin ada efek pada dua perkara. Macam mana pandangan? Pilihan raya negeri dengan pemilihan UMNO akan berlaku lah dalam masa terdekat ni lah. So adakah untuk mendakwa Hakim Nazlan ni, kerajaan itu sendiri akan buat selepas dua perkara ni, supaya tak efek pada pemilihan dan PRN? Kenapa nak efek pada pemilihan? Dato' Najib bukan nak bertanding dalam pemilihan parti. Tak lah, maksudnya kalau kita buat sekarang, maksud diorang ni, maksudnya kalau buat sekarang, takut dia ada peluru pada pihak PN lah, untuk kata kerajaan campur tangan. Dia macam inilah kita tak boleh, kerana kita ni nak elak daripada orang mengata kita menzalimi orang lain. Hari ini setiap detik Dato' Sri Najib berada di dalam penjara, bagi saya penahanan beliau di dalam penjara adalah satu penganiayaan. Kenapa beliau berada di dalam penjara hari ini? Kerana pendakwaan tidak dilakukan ke atas Hakim Nazlan, dan penahanan beliau bagi saya ialah sesuatu yang sangat zalim, dan bagi saya sama seperti sebuah penahanan yang tidak sah. Jadi takkan kita kerana takut orang cakap kita campur tangan ke, kita nak biarkan seorang insan yang tak berdosa dipenjarakan, hidup dalam penjara. Kita jangan lupa Dato' Najib ni
Hampir 48 tahun jasa dia tau. Umur dia 22 tahun setengah. Dia dah jadi ahli parlimen Pekan, menggantikan arwah Tun Razak. Takkanlah kalau rakyat biasa pun kita tak nak mereka tak anyaya, apatah lagi seorang bekas Perdana Menteri yang ada jasa. Hari ini masalah kita satu saja. SPRM sudah mencadangkan supaya Hakim Nazlan didakwa, tetapi pihak-pihak yang berkepentingan, yang tak nak melihat Datuk Seri Najib bebas di luar, mereka nak penjarakan Datuk Seri Najib sebelum pilihan raya. Dan sekarang ni mereka pun harap Datuk Seri Najib kekal di penjara supaya BN, PH dan rakan-rakan tidak menang pilihan raya di 6 buah negeri. Ini kita kena faham. Kalau kata arahan dari Perdana Menteri kepada AG lah untuk mendakwa ni, adakah itu campur tangan politik tu? Bagi saya AG memang sepatutnya bebas, tetapi kalau misalnya AG itu dilihat tidak berlaku adil, maka Perdana Menteri boleh gunakan kuasa yang dia ada untuk memastikan keadilan dapat ditegakkan. Memang Perdana Menteri tak boleh campur urusan AG, tetapi kalau di bawah pentadbiran ada kepincangan, dia boleh buat sesuatu untuk membetulkan. Dia boleh menghadap ke bawah dulu tuanku, dia boleh buat macam-macam. Lagipun kertas siasatan dah ada tu. Dah terang. Sekarang memang terang bahawa seorang penjenayah sedang dilindungi. Ini kita kena faham. Okey? Ada lagi? Ini rakyat Selangor tu. Okey. Dia kata memandangkan BN dan PH ni dah gabung tu, bolehkah projek Langat 2 disambung semula, dan adakah ini ianya boleh menjadi wow faktor untuk PRN Selangor ke depan? Saya setujulah kalau ianya disambung semula. Kerana kita tak nak lagi negeri Selangor ni berhadapan dengan masalah bekalan air. Kita harap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dapat mempertimbangkan, walaupun ianya juga dianggap sebagai mega projek, tetapi kalau mega projek itu adalah demi untuk kepentingan rakyat, maka sewajarnya ianya diteruskan. Projeknya dah berjalan. Dah berjalan. Projek pun dah berjalan Maknanya kita tak naklah benda tu, sebab kita tahu antara polisi Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu, projek-projek mega ni beliau tidak meletakkan sebagai keutamaan. Tetapi kalau projek mega yang ada kepentingan besar untuk rakyat, boleh menyelesaikan masalah air rakyat, maka sewajarnya ianya dikekalkan dan tidak dipospon. Okey? Jadi malam ni juga saya nak buat pengumuman. Saya sedang menubuhkan satu komuniti untuk membantu peniaga-peniaga. Kita tahu bahawa tahun ini kita akan berhadapan dengan macam-macam masalah, khususnya tentang ekonomi. Jadi kita nak buat membantu peniaga-peniaga kecil dengan modal yang kecil untuk mereka ni berjaya dalam bidang perniagaan. Kita akan turun ke negeri-negeri untuk membantu. Dan saya cadangkan, tadi saya dah post untuk mengajak kawan-kawan menyertai komuniti jaringan usahawan antarabangsa ataupun JUSA. Kita buat program komuniti JUSA ni, jaringan usahawan antarabangsa. Saya nak mempelawa sesiapa yang berminat untuk melakukan perniagaan secara kecil-kecilan je. Kita ada trainer yang akan membantu. Bolehlah menyertai komuniti ini, kerana dia less risk, kurang risiko. Nak buat berniaga baru ni kena kurang risiko, dan keuntungan dia sangat lumayan, insyaAllah. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan.
boleh rujuk kepada posting saya terakhir sebelum live pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.